Alright, jom review Boboiboy Galaxy musim 2 isu 22 Kilat dan Guru. Aloha, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak buat spoiler review untuk Boboiboy Galaxy musim 2 isu 22. Okay, untuk komik lah yang ni Abang dah tunjuk tadi kan. Abang nak buat spoiler review. So, spoiler alert kepada sesiapa yang tak mahu spoiler. Tapi orang yang klik video ni memang dia nak spoiler ataupun dia dah tahu spoiler. So, biasanya benda ni tak diperlukan, but spoiler alert, okay? Sebab kita akan bincang 100% berkenaan dengan isu ni. I mean, not 100%, but most of it, okay? Ada beberapa perkara yang abang nak pesan sebelum kita mula buat review. First kali, ignore my hair. Yang kedua, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kepada yang baru jumpa channel ni, ataupun yang belum pernah subscribe lagi, okay? Kalau korang subscribe, ini sangat membantu abang. Terima kasih banyak kepada yang dah subscribe. Kita baru je masuk 7,500 subscribers. Let's go, lagi 2,500 untuk dapatkan ke 10,000. Kita try, okay? Kita try untuk tahun 2022 ni. Ada lagi 3 bulan, Oktober, November, Disember. Kalau korang boleh subscribe, thank you so much. Tak nak buang masa lagi, jom kita mulakan. Seperti biasa, abang akan gunakan Sifu Book abang. Dah bagi nama kan, sebelum ni tak ada nama pun, untuk buat video ni. So abang akan banyak baca, pastikan abang tak salah, okay? Dan korang akan dengar bunyi, ya, korang akan dengar bunyi ni, gitu, kan, okay? So just nak bagi tahu, okay? Abang tulis abang punya video tau. Jom kita start dengan review. Untuk muka surat yang pertama sekali, muka surat 5, dalam komik ini kita kembali ke planet Baraju dan akhirnya kita dapat tahu apa yang tertulis di atas batu yang kita jumpa pada isu yang ke-19 hari tu. So, isu 19 kita jumpa, isu 20 ada sikit, isu 21 ada sikit lagi, isu 22 akhirnya kita tahu apa yang tertulis. I mean, kita tak tahu apa yang tertulis lah, tapi kita tahu dia punya intipati lah. Itu adalah perjanjian perdamaian di antara siapa tu, Panglima Pahit Api dan juga Mas Mawais, penguasa elemental Nova dan Blizzard, untuk menyatukan planet Baraju. Tetapi sebelum mereka bagi tahu dekat puak mereka, mereka diserang oleh Retaka dan mereka gagal bagi tahu, dan sebab itulah perang berterusan lagi di atas planet ni. Dan Pak Pato pula bila datang ke planet tu, planet Baraju, dia tutup area tu supaya orang tak tahu tentang tempat tu. Dan sebab itulah 100 tahun benda ni berterusan, okay? Permulaannya ni semua salah Pak Pato lah basically, sampai 100 tahun. Dan sebab mereka jumpa, kali ini mereka buat balik perjanjian baru, kali ini bersama Yanari dan Gardu, dan akhirnya planet Baraju berhenti berperang. Pada muka surat 7, abang just nak tegur, kita ada nampak macam satu parti yang mereka adakan, okay? Satu perayaan diadakan di atas planet Baraju, style One Piece. Kalau korang tak tahu, penulis, pelukis dan even Encik Anas, Encik Anas macam dia punya coordinator lah kan untuk komik ni, mereka semua peminat One Piece. So One Piece, so kehabisan setiap arc, kita punya main characters Luffy, dia akan suka buat party. Dia bagi tak, you know. So by the end of this arc, kita dapat that style One Piece punya perayaan tu. I like it, tapi One Piece macam lebih ganas lah kan. Diorang makan macam-macam apa. Ni kita tak nampak sangat, tapi style dia sama. Just nak tegur sebagai peminat One Piece, I have to point it out. Anyways, di muka surat yang ke-9, kita dapat kesinambungan cerita. Kamera buat hal. Kita nampak kesinambungan cerita antara Roktaroka dan juga Rokia. Okay, adalah sambungan cerita dia. Abang nak bagi tahu korang apa yang berlaku antara Roktaroka dengan Rokia 10 tahun lepas. But I guess you should, beli komik dan tahu sendiri. I don't want to tell you. Okay, just tahu muka surat berapa. Muka surat 9. Kemudian di muka surat 11, ini pun tak penting, tapi abang just nak point out yang Gopal ada ambil gambar bersama Topi Fang. That's it. Nampak comel. That's it. Okay. Lepas tu, akhirnya kita pergi ke muka surat 12, di mana kita nampak sneak peek bermulanya perbualan antara Boboiboy, Ying Yaya dan Gopal sebenarnya dan Fang berkenaan dengan sel bateri yang digunakan oleh Pak Pato di robot Mas Mawais dan robot Panglima Pahit Api, dan mereka bincanglah tentang sel tersebut. So lepas tu, selepas sneak peek tu, muka surat sneak peek tu, kita pergi ke muka surat 13, kita nampak dia tulis sebulan kemudian. So maksudnya selepas apa yang berlaku di atas Baraju, ada time skip 1 bulan. So
Tu penting sebab abang rasa, sebab itulah abang boleh, nanti abang akan terangkan kenapa benda tu penting sekejap lagi, okey. Sekarang kita pergi ke muka surat 14 di mana kita nampak Feng sedang mengejar Pak Pato, dan apabila Pak Pato tembak Feng, Kaizo datang menyelamatkan Feng. So dalam sneak peek tu abang dah cakap hari tu yang Kaizo tu adalah orang yang sesuai yang Feng cakap tu. So Feng cakap ada orang yang paling sesuai untuk pergi ke planet Godatan dan buat siasatan, dan obviously orang itu adalah Kaizo. Dan muka surat 14 ni first time lah Kaizo muncul dengan menyelamatkan Feng. Very cool. Setelah kita nampak Kaizo lawan-lawan, akhirnya di muka surat 16 Pak Pato ditangkap oleh Kaizo dan Feng, dan kemudian Feng menerima satu jemputan untuk pergi ke satu tempat. Kaizo pun sama, tapi Kaizo tak mau pergi, so Feng pergi seorang-seorang, dan Kaizo bawa Pak Pato untuk terus buat siasatan. Di muka surat 17, okay, muka surat 17 ni abang suka sangat sebab muka surat ni adalah muka surat The Return of Boboiboy Beliong. Okay, first time kita dapat tengok Boboiboy Beliong betul-betul dalam komik kali ni. Masa isu 14 tu kita tengok sikit je dalam beberapa muka surat. So hari kali ni dalam muka surat 17 kita nampak Boboiboy Beliong, dan Boboiboy Beliong ada mata, guys. Okay, kalau kau tengok daripada isu 14 tak ada mata, iris dia semua hilang. Okay, cornea, iris, I don't know, like the mata stuff, I don't know, but mata dia tak ada. So this one bila dia berubah Boboiboy Beliong ada mata dan dia tersenyum. Okay, tersenyum comel. No, handsome. Orang kata handsome. Untuk abang comel lah. Abang mainkan Boboiboy ni macam adik-adik abang. So handsome. Handsome orang kata. So Boboiboy Beliong keluar. Like I'm so excited. Bila nampak Boboiboy Beliong kita macam that's awesome, you know. Boboiboy Beliong comes out. Dan apa sebab di Boboiboy Beliong muncul? Sebenarnya Boboiboy sedang buat training bersama dengan Tok Kasa. Boboiboy dan Tok Kasa, diorang tengah berlatih bersama untuk Boboiboy lah. Untuk Boboiboy belajar mengawal kuasa tahap ketiga. Dan buat masa ni kuasa tahap ketiga yang Boboiboy dah pernah guna adalah Beliong. So Boboiboy gunakan Beliong untuk kawal kuasa dia. Akan tetapi Boboiboy tidak mampu untuk mengawal kuasanya sebab kuasanya terlalu kuat dan oleh kerana masalah dari Boboiboy sendiri. Okay, pada muka surat 18-19 kita nampak Boboiboy masih dalam keadaan serba salah. Okay, bila dia teringat yang kuasa tahap ketiga dia hampir menyakitkan kawan dia, dan dia rasa takut. Dia akan berubah seperti retaka. Okay, sebab itulah Boboiboy tak dapat lagi nak kawal kuasa dia. Abang rasa in the future, okay, this is basically a theory lah. In the future, dalam isu-isu akan datang, kita akan nampak Boboiboy yang semakin berani untuk konfrontasi diri dia sendiri. Boboiboy semakin berani untuk dia semakin confident dengan kuasa dia sendiri. Buat masa ni Boboiboy takut dengan kuasa tahap ketiga. Bila Boboiboy dah belajar lawan rasa takut tu, Boboiboy akan dapat gunakan kuasa tahap ketiga. Itulah basically abang rasa Boboiboy punya personal arc untuk arc ini. Alright. So kita tengoklah sikit per sikit Boboiboy akan start rasa lebih confident lah bila dia nak gunakan kuasa dia, lebih berani dengan kuasa tahap ketiga. Yang obviously dia takut sebab yalah, setiap kali kuasa tahap ketiga nak masuk je dia sama ada nak rosak dia akan serang kawan dia ke apa ke, dia risau benda tu semua lah. Okay, macam biasa lah, Boboiboy sentiasa pentingkan orang lain daripada diri dia sendiri. Pada muka surat 21, Tok Kasa cakap something yang interesting. Okay, mungkin ramai tak perasan ataupun korang perasan tapi korang sebenarnya tak penting. Untuk apa penting? Tok Kasa ibaratnya dia dah tahu yang buah okwat tu akan berbuah. Pokok okwat tu akan berbuah. Bukan berbuah, buah dia akan jatuh lah. Okay, buah dia akan dah masak dan akan boleh dimakan. Okay, Tok Kasa macam okay, tiba masanya untuk fully unlock kuasa. Macam tu habis kau ayat dia kan. Macam dia tak tahu. Macam I don't know, I don't want to say sus, but like power. Pada muka surat ke-22, akhirnya kita pergi ke Kota Terawangan. So Kota Terawangan ni semua orang tahu kot sebab Monster dah share gambar Kota Terawangan ni dekat mereka punya Shopee, dekat sosial media. So kita dah tahu tentang Kota Terawangan. Apa yang abang boleh perasan di Kota Terawangan ni, abang dah cakap sekali dalam stream, dan sekarang abang ada dua. Okay, satu Kota Terawangan yang abang rasa ni based on inspirasi dia ada daripada planet Bespin daripada cerita Star Wars. Kalau korang perasan kan, sebenarnya Boboiboy ni the whole thing is like Star Wars juga kan. Sebab Boboiboy lawan galaksi, Star Wars pun galaksi. So it's basically like almost the same thing. So Boboiboy dalam Star Wars ada satu planet namanya planet Bespin. Dekat planet Bespin dia ada something dipanggil Cloud City. Benda ni muncul pada Empire Strikes Back. Okay, Star Wars episod 5 Empire Strikes Back. Dalam Empire Strikes Back, diorang akan pergi ke satu kawasan, satu bandar namanya Cloud City yang
terapung di atas awan-awanan. So nama dia pun Cloud City. So lebih kurang samalah macam bandar ni, okey, kota terawangan. Dan satu lagi dekat dalam cerita Dragon Ball pun ada juga, abang lupa lah nama tempat dia, tapi tempat yang ada time chamber di mana Goku selalu training dengan Mr. Popo. Okay, Mr. Popo karakter yang kulit hitam tu, yang pakai turban kulit hitam tu, yang dia punya tempat tu pun terapung juga. Okay, dia terapung. Lepas tu ada time chamber something, hyperbolic time chamber, tempat di mana Goku berlatih dulu. Okay, sebelum dia jumpa dengan Beerus dan sebagainya. Okay, dalam Dragon Ball Z dulu. Dulu. Dulu masa abang kecil-kecil, abang selalu tengok tempat ni. Teringat pula macam, oh lebih kurang sama. Mana satu yang Monster ambil sebagai inspirasi, I'm not sure. More to Bespin guys, sebab Bespin is Cloud City and this one is Kota Terawangan. Muka surat ke-25 kita nampak munculnya karakter Maripos. Okay, muncul kembali karakter Maripos, dan daripada tu kita nampak Tuan Guru Gaharum juga dengan Raja Gusto. Maripos muncul pada isu 10, 11 sampai 14. Tuan Guru Gaharum pada isu 1, isu 2 sampai dengan isu 6. Isu 7 pun ada sikit dekat flashback. Raja Gusto muncul di Bobo Boy Movie 2. Okay, dia sebagai raja di planet Bayugan. I don't know why planet Bayugan and planet Vindara would have people like, dorang bukan dua-dua wakil untuk Taufan ke apa, untuk Beliung. Like, why would they come? Like, why would both of them come? Like, why? Ada salah seorang daripada penguasa elemental datang dari planet tu ke, Bayugan ke, tapi bukan aku Putri. Good question, right? Tapi kita move on. Kemudian di muka surat yang ke-26 kita jumpa Puteri Kirana buat kali pertamanya. Kirana ni dah confirm sebagai cucu kepada Satriantar. Okay, masa live stream hari tu kita dah bincang siapa Kirana. Ramai orang cakap yes, probably anak, probably cucu. Actually abang cakap anak, dan someone komen abang cakap bang mungkin cucu. Abang fikir oh yeah, that makes sense. Kalau anak macam terlalu muda, so cucu much better. So yeah, cucu Satriantar dah confirm. Lepas tu dekat muka surat ke-27 kita nampak Kirana start berbual, bercakap dengan Koko Taim. Okay, yeah, by the way yang ada dekat yang ada dekat Kota Terawangan tu cuma Feng, Ying Yaya dan Gopal. Bobo tak ada. Bobo di planet Kuabak bersama Tok Kasa. So Ying Yaya Gopal, Kirana bercakap lah dengan Yaya Ying dengan Gopal lah, bercakap dengan dorang. Okay, dan pada masa tu Kirana sebut benda-benda yang dah berlaku dalam keseluruhan musim 2 lah. Okay, Gopal dekat Nubot, dia cakap oh Gopal bantu Bobo Boy. Lepas tu Ying pergi dekat masa dekat Kadurax lah, dia sebut Ying pasal dekat planet Kadurax. Lepas tu dia sebut Yaya masa dekat planet Baraju. Okay, dia nampak macam dia macam tahu semua benda tentang mereka, yang buatkan abang agak suspicious lah. Kalau ditanya okay, macam mana dia tahu, jawapan abang maybe dia tanya Feng satu, ataupun dia baca semua report-report daripada Tapop. Sebab abang rasa macam dia ni ada something, dia ni macam ada peranan penting dalam Tapop somehow. So kejap lagi kita bincang pasal tu. Kita move on dulu kepada muka surat yang ke-28, di mana kita nampak dia cakap, Puteri Kirana cakap nak jumpa dengan Bobo Boy juga. Dia teringin nak jumpa dengan Bobo Boy sebab Bobo Boy is the hero, right? So again, I don't know, I feel a bit sus. Okay, I feel a bit sus. Okay, let's not talk about it. Kemudian di muka surat 29 kita nampak Kilang Pak Patur. Abang tak nak cakap apa-apa, just nak cakap yang ada tingkap ni. Nampak tak tingkap ni cantik lagi? Alright, tu je. Kilang Pak Patur. Lepas tu di muka surat 31, Pak Patur berjaya menghidupkan robot Satriantar. Okay, kita tak nampak tu robot Satriantar pada awalnya, tapi kita tahu robot Satriantar sebab kita dah baca kan. So robot Satriantar, tapi yang peliknya robot Satriantar ni dia tak serang Kaizo. Sebab Kaizo bersama dengan Pak Patur masa tu, dia tak serang pun. Okay, dia terus keluar. Okay, kalau korang tengok balik tingkap ni, tingkap yang sama abang cakap tadi, dia dah pecah. So maksudnya robot Satriantar keluar daripada mesin tu, dia keluar, dia terus hilang. Dia pergi tempat yang ada Ying Yaya dengan Feng. Dia tak kacau Kaizo langsung. Kenapa dia tak kacau Kaizo langsung? Sebab abang rasa dia ada direktif untuk buat something dekat sana, untuk buat satu dekat sana. So apa yang Kaizo ada, dia tak kisah. Okay, so apa yang dia kena buat, apa yang Satriantar kena buat sebenarnya, itu persoalan yang abang ada. Abang rasa benda ni ada kena mengena dengan Kirana. Kejap lagi kita bincang lagi sebab ada banyak lagi kita nak bincang. Di muka surat 32 kita kembali semula ke tempat persidangan tu, dan kemudian kita mulakan persidangan lah. Mereka mulakan persidangan dan kita dapat tengok penguasa asal pada zaman mereka muda. Okay, pada zaman sebelum mereka diserang Ardataka, 5 penguasa asal elemental.
Okay, semua ada kecuali Retaka dengan Tok Kasa. So Retaka dan Tok Kasa ni memang tak join group dulu lah. Sebab itulah Tok Kasa tak kenal penguasa-penguasa elemental. Dia kenal tapi dia tak kenal like rapat. Yang lagi 5 orang ni mungkin rapat satu sama lain. So 5 orang ni, gambar dia kat sini. Abang just nak tegur pasal size King Balakong. Bapak besar ni King Balakong ni kan. Dia duduk kot. Dia duduk tapi Mas Mawais pun dah sama tinggi dengan dia. Bayangkan kalau dia berdiri macam mana. Tapi kalah dengan Retaka, which is very sad. Lepas tu kita pergi ke buku surat ke 35. 35. Dan buku surat ni penting sebab abang tulis note dia panjang tau. Panjang ni semua buku surat 35 nampak. 36 semua kat bawah ni. Panjang. Okey, penting Ustaz 35 ni sebab kita tahu pasal agenda perjumpaan yang Kirana buat ni. Okey, perjumpaan ni adalah perjumpaan yang dibuat oleh Puteri Kirana dan dia nak sampaikan agenda yang baru kepada PPB ni. Okey, dan agenda pertama dia sekali, the first one, the benda pertama dia nak buat adalah untuk bubarkan Tapops, which is a big thing. Okay, Tapops kita dah kenal daripada Galaxy Museum 1 dan kita always like tak kisah pasal Tapops. Kita tak fikir pasal Tapops sangat. But tiba-tiba sekarang Tapops is like in the middle of this whole thing and then like Tapops akan dibubarkan. By the way, Komandan Kokochi pun ada dekat meeting tu. So, Komandan Kokochi terperanjat, Fang terperanjat, Gopal jadi serius. Gopal yang macam tu, main-main tu jadi serius. Macam kawan kau ni kenapa macam tu lah kan. So, dia nak bubarkan Tapops. Abang boleh cerita panjang tapi basically cerita pendek dia, Kirana menyalahkan Tapops atas serangan Retaka ke planet Guralatan. Okay, abang punya logik cakap dia ada 2 kali dia dah kena serang. Kali pertama dia kena serang dengan Retaka serang Satrianta. Yang kali kedua, masa dalam movie 2 tu, Retaka pergi untuk dapatkan naikkan kuasa elemental dia, tapi pada masa yang sama dia musnahkan Laskar Guruhan yang membuatkan mungkin yang kedua ni lah yang buatkan dia marah kepada Tapops. Okay, Puteri Kirana marah pada Tapops sebab Tapops tak datang untuk selamatkan planet mereka. Tapops datang selepas tu. Okay, kan Kaizo dengan Fang pergi planet Guralatan kan. Diorang pergi ke situ dah terlambat. Okay, tak sempat nak selamatkan sesiapa. Okay, mungkin Kirana marah dekat situ. Abang tak pasti. Okay, untuk bahagian mana, untuk Retaka serang yang mana yang buat dia marah, yang buat dia kata, okay, you know what, Tapops is useless. Abang rasa yang kedua lah kot. Sebab yang pertama dia macam maafkan, sebab memang Retaka serang tak ada orang tahu. Yang kedua macam, oh, Tapops sepatutnya tahu pasal benda ni, tapi Tapops still tak buat apa-apa. So, Tapops, goodbye. You know, macam tu lah mungkin dia punya logik, which is a bit weird, but it is what it is. Sorry lah anjing menggonggong kat belakang, tapi kita dah sambung cerita juga. Sebab sekarang ni ada satu persoalan yang besar. Apa kaitan Puteri Kirana dengan Tapops? Sampai dia nak bubarkan Tapops? Adakah Tapops ni adalah milik planet Guralatan? Maksudnya Tapops ni ditubuhkan oleh family Kirana, okay, orang di planet Guralatan, ataupun abang rasa lebih baik lagi kalau Tapops ni adalah benda yang dicipta, yang dibuat oleh 5 orang penguasa elemental ni. So 5 orang penguasa elemental PPB ni, mereka 5 planet, 6 planet ni tu, rasanya 5-6 planet mereka ni yang basically tubuhkan Tapops buat kali pertamanya 100 tahun lepas dulu lah, sebelum mereka kena serang dengan Retaka. Adakah itu ceritanya? Sebab kalau apa PBB ni punya connection dengan Tapops sampai dia boleh bubarkan Tapops? Okay, so dulu abang ada teori yang Tapops ni ada dia punya macam ada satu planet yang buat Tapops, iaitu planet Atata 3. Tu teori lama. Tapi teori tu basically salah sekarang kalau PBB ni yang sebenarnya basically memiliki Tapops. Okay, PBB yang dulu diorang yang buat Tapops, so sekarang PBB yang 2.0 kata kita nak kena buang Tapops. Like PBB ni ada kuasa untuk buang Tapops, like bubarkan Tapops. So PBB ni siapa? Macam mana kan? Abang harap kita dapat orang kata penjelasan by the end of this arc. Mungkin sekarang tak lah kot. Okay, kita tunggulah pada isu 26 nanti, mungkin kita dapat sedikit penjelasan apa yang sebenarnya Tapops ni sebenarnya apa. Kalau kita dapat penjelasan, I'm gonna be confused for a long time. Sebab like, macam siapa Kirana untuk bubarkan Tapops? Okay, kenapa dia ada kuasa untuk bubarkan Tapops? Dan bila dia cakap dia nak bubarkan Tapops, Komandan Kokochi macam what? You know? So dia siapa?
ada apa kena mengena dia dengan Tapops. Okay, apa kena mengena Guraltan dengan Tapops, ataupun apa kena mengena PBB dengan Tapops. PBB itu dalam dunia sebenar. Pandai Monster, PBB. Anyways, kita sambung. Pada muka surat 36, kita nampak yang sebenarnya Kirana cakap dia nak tubuhkan something yang baru. Tapi baru je dia nak cakap, mereka kena serang. Mereka kena serang dengan robot-robot Pak Patuk. Dan setelah kita nampak Koko Taim cuba melawan robot-robot tu, akhirnya pada muka surat 42, robot Santrianta muncul. So inilah kali pertama kita tahu robot Santrianta tu wujud. Okay, tadi abang dah cakap kan, masa muka surat tadi, muka surat apa yang dengan Kaizo tu, abang dah cakap pasal robot Santrianta sebab abang dah baca. Okay, tapi masa abang baca first time, abang tak tahu itu robot Santrianta. So dalam muka surat 42, Santrianta muncul buat kali pertamanya. Robot Santrianta muncul buat kali pertamanya. Yaya, Ying, Gopal dengan Feng terus tahu ini adalah robot. Tapi nampak Kirana macam agak terkejut sikit. Yes, abang sus dengan Kirana, but at the same time dia terkejut, so maybe dia tak jahat. Tapi I am still not convinced, okay, yang Kirana tak jahat, ataupun at least bekerjasama dengan orang jahat. Pada muka surat 45, selepas mereka semua basically dah kalah dengan robot Satrianta, kita nampak yang Kirana cakap something sus lagi sekali. Okay, something sus lagi. Kenapa dia sus? Sebab dia cakap kita perlukan kuasa halilintar untuk kalahkan kelajuan Satrianta ni. So dia nak Bobo Boy datang ke situ. Abang tak peduli lah orang cakap apa pun, tapi Kirana as if dia nak Bobo Boy dekat situ. 2 kali dia minta pasal Bobo Boy. Dia tanya mana Bobo Boy kali pertama, Fang cakap Bobo Boy tak ada, tengah training. Lepas tu kali kedua dia cakap lagi nak Bobo Boy. So it's as if dorang nak Bobo Boy. Abang rasa Satrianta, robot Satrianta tu, okay, this is a theory by the way. Abang rasa robot Satrianta tu, dia pergi ke tempat tu, ke kota terawangan tu, untuk pastikan dia dapat panggil Bobo Boy. Sebab dia nak tangkap Bobo Boy. That's how I feel this is going. So Bobo Boy akan datang, dalam isu-isu akan datang, dan Bobo Boy yang akan jadi dia punya first aim untuk ditangkap. I don't know, this is just a theory. Kita move on sebab ada lagi benda nak bincang. Pada muka surat 46, kita nampak kemunculan semula Captain Papazola. Okay, Captain Papa sebenarnya ikut mereka buat misi ni. Captain Papa kata this is the last mission. Okay, basically Kuali dengan Captain Papa dekat situ. Kuali tanya macam, Papa kenapa ikut kan? Lepas tu Papa kata, dia kata tak apalah, ini misi terakhir bersama anak murid kebenaran. Which is sad to hear, like baca macam Papazola. But yeah, this is it. Papazola dah bersara, tapi dia nak ikut juga untuk misi terakhir bersama anak buah dia. Okay, so Papazola, Kuali, Bobo Boy ada di planet Quabak. Sementara menunggu Bobo Boy training, dan diorang dah sebulan duduk dekat planet Quabak by the way, sebab Papazola cakap rindunya masakan bini kebenaran. So basically dia dah lama tak masak Mama Zila, dia dah lama tak makan masakan Mama Zila. So dia dah rindu dengan masakan Mama Zila, menunjukkan yang dia dah duduk situ lama. Dan selepas itu, pada muka surat yang ke-46 tu juga lah kan, kita nampak pokok ok kuat yang dah besar gila. Pokok ok kuat yang asalnya pada isu yang ke-7 kita nampak dia ada satu seed, dia ada satu besar ni, dia punya seed kan, dah macam dalam jar. Kat dalam jar tu Bobo Boy ada letak tanah, betul ada dia punya benih. Lepas tu pada isu yang ke-18 kita nampak dia dah besar dalam gambar. Lepas tu dalam isu ke-22 kita nampak dia dah besar, okay? Dia punya besar tu sampai rumah rumah Tok Kasa dalam daripada yang kita nampak dari movie 2 tu, rumah Tok Kasa tu nampak kecil ataupun tak nampak terus. Okey, dia teramatlah besar. Right, dan dekat situ juga kita nampak pasubot yang masih connected dengan pokok ni. Dia kemudian pasubot cakap, dah jangan risau, pokok ni dah takkan membesar lagi. Lepas tu jatuh buah ok kuat di tangan Papazola pada muka surat yang ke-47. Yes, buah ok kuat dah ready untuk dimakan, dah masak dan ready untuk dimakan semasa ni muka surat 47. That's huge. Okay, daripada isu pertama lagi kita basically cari benda ni. Okay, isu ke-6 kita tahu tentang benda ni. Isu ke-7 kita nampak benih dia. Lepas tu isu ke-10 tak salah bang, ada sedikit update. Lepas tu isu 18 kita nampak gambar dia. Lepas tu isu ke-22 akhirnya Bobo Boy dah pegang buah ok kuat, which is awesome. Very awesome. Dan rupa dia ada sedikit macam Devil Fruit daripada One Piece. Again, another One Piece reference. I'm always gonna say that because abang minat One Piece. Sekali lagi abang nak minta maaf sebab bunyi anjingnya. Abang tak tahu kenapa anjing ni tiba-tiba hari ni tak betul sikit. Dan akhirnya kita pergi ke muka surat 48. Kita dapat satu kata-kata yang agak menarik daripada Tok Kasa. Tok Kasa kata, Gaharum kata ok kuat akan keluarkan segala kuasa terpendam dalam diri kamu. Okay, sekali lagi
ayat ni keluar sebab masa isu ketujuh Tuan Guru Harun kata buah okuat untuk kekuatan terpendam. Okay, even ada dulu macam wah kekuatan terpendam dalam isu 7. Tapi lepas tu diorang ada cakap pasal dalam isu 18 ke apa untuk kuasa balak. So abang like confused sedikit. Abang dah buat teori daripada isu yang ke-7 di isu ke-8. Abang dah buat teori dah masa tu. Abang cakap yang apa yang Tuan Guru Harun kata ni betul. Okay, bukan hanya untuk kuasa balak tapi untuk kesemua 7 elemental. Dia akan guna untuk boy keseluruhannya, bukan untuk satu kuasa. Lepas tu macam aku confused sikit sebab ada kata-kata daripada isu 18. Tapi akhirnya isu 22 ni mereka confirmkan balik. Monster confirmkan balik yang ini untuk kesemuanya, untuk boy as a whole, bukan untuk balak semata-mata. Abang rasa dah confirm dekat sini. So dia makan buah okuat, dia tak akan keluar balak sahaja, dia akan keluar semua kuasa. Maybe dia dapat kawal semua ke-7 elemental tahap 3 dan even mungkin sampai satu tahap dia boleh pecahkan kuasa dia kepada kuasa 3. That's still my theory. Boy kuasa 3 tahap 3, but I don't know if it's gonna happen. Okay, mungkin boy kuasa 7 akan muncul juga sebab lagi mudah untuk dikawal kan. Kuasa 7 tahap 2 by the way, kuasa 7 tahap 2. Maybe sebab ramai cakap ada kuasa 7, ada apa pun setuju yang mungkin kita akan jumpa kuasa 7. But yeah, itu dah basically confirm dekat sini yang boy akan naikkan, keluarkan kuasa terpendam dia. Okay, dan adakah kuasa terpendam dia akan macam super saya sikit? I don't know. Jom kita sambung. Dan penghabisannya kita nampak satu call daripada Gopal, macam SOS call. Gopal macam boy tolong, kita orang dalam bahaya. And then yang paling menakutkan sikit macam benda tu jadi serius, boy punya connection dengan Gopal terputus. Okay, so basically bila Kuali nampak, Kuali cakap Gopal, lepas tu terputus tu, macam ibaratnya macam hey tolong aku tu, you know, very scary. Okay, so it's benda tu macam habis pada keadaan orang kata cliffhanger yang agak best lah pada pandangan abang. And I'm so excited for isu 23. Okay, isu 23 lagi 4 minggu. Tapi yes, abang kalau panjang umur kita akan dapat baca kesinambungan tu. Kita akan bincang lebih berkenaan sneak peeknya. Abang letak gambar sneak peek sekarang, korang tengok dulu. Tapi esok baru insyaAllah kita bincang berkenaan sedikit teori. Dah tulis juga, jangan risau, dah tulis tak, tinggal rekod sahaja. Seriously, isu kali ni memang intense. Okay, memang penuh dengan benda-benda yang menarik daripada awal sampai habis. Okay, kita dapat tengok kemunculan Kaizo berlawan sedikit. Lepas tu kita nampak Pak Pato punya something yang tak tahu lah apa, rasa macam scary tau Pak Pato ni. Okay, dia punya muka apa semua monster buat dia jadi nampak scary. Kita berjumpa dengan karakter baru, kita dapat tahu macam-macam benda, kita ada persoalan baru, contoh macam tu lah, apa kena mengenai Kirana dengan Tapops dan sebagainya. Banyak benda baru, banyak benda lama yang dibawa semula ke sini. Ya, dapat jumpa Maripos balik. Maripos pun actually ada lawan, cuma yelah kan dia kena lawan dengan Satrianta, so dia tak mampu lawan. Lepas tu kita nampak advance untuk macam contohnya pokok kuat. Kita nampak pokok okuat dah membesar. Kita nampak Papa Zola lagi sekali yang masih bersara, tapi you know ada lagi nak join Boy. Kita nampak Boy training. Okay, abang suka yang abang nampak Boy training. Okay, dalam movie 2 abang nampak Boy training, abang happy, tapi macam tak cukup lagi sebab tiba-tiba dia fusion. Abang macam okay, dia fusion. Mana dia tahu dia dah setakat Tok Abang buat macam tu, Tok Kasut buat macam tu je, dia dah tahu nak fusion. Still macam tak boleh lagi. Tapi kali ni abang rasa this time dia punya training akan lebih masuk akal. So I'm happy. Abang suka sangat nampak Boy training. Lepas tu dalam episod ni mungkin korang tak perasan satu benda, abang nak tegur berkenaan dengan Power Sfera. Dalam episod ni, episod paling banyak kemunculan Power Sfera. Ada 3 jenis Power Sfera keseluruhannya dalam episod ni. Ya mungkin lebih, tapi 3 sahaja yang kita boleh fokuskan, iaitu Keyboard, Pasubot dan juga Ochobot. Ochobot ada Boy peluk Ochobot dalam isu ni, comel sangat. Yep, overall a very 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 good chapter. Abang dah rekod benda ni terlalu lama, abang akan tamatkan video dekat sini. Sorry lah, okay, ada anjing mengonggong kat belakang rumah, bising sikit. Tapi abang kena terus juga rekod sebab kalau abang nak tunggu anjing tu mungkin lama. Terima kasih kepada semua yang menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members yang sudi jadi members. Sesiapa yang berminat boleh jadi members pada harga RM9.90 sebulan. Lepas tu terima kasih kepada semua yang baru subscribe ataupun yang dah lama subscribe. Terima kasih semua orang yang tengok, korang memang legendary. Esok kita akan buat, InsyaAllah esok kita akan buat sneak peek punya review sneak peek dan juga teori untuk isu 23 dan maybe even untuk isu-isu akan datang. Tengok keadaan macam mana. Apa-apa pun abang akan tamatkan video. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.
Sesi rambut ni, okay, dia flat sangat. Dia macam tak ada personality. Macam ni baru okay sikit kot. Macam ada personality. Okay, anyways,